Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 kimia. Okey, so kita hari ni kita nak sambung mengenai getah sintetik. Okay, yang mana semalam hari Isnin kita dah belajar mengenai getah asli. Okay, yang mana getah asli yang kamu belajar dia adalah daripada latex iaitu susu getah. Yang mana susu getah itu nama monomernya adalah isoprena. Okey, apabila dia menjadi polimer, okey, maksudnya isoprena gabung lagi isoprena dan terlalu banyak, okay, kita panggil dia sebagai isoprena. Dan minggu lepas juga kamu dah belajar bagaimana getah tersebut membeku. Bagaimana kita nak halang pembekuan getah. Okay. So, itu semua kita dah belajar minggu lepas. Okay. So, sebelum kita masuk pada kelas kita, okay, saya nak mainkan sedikit video, okay, mengenai mengenai getah asli. Okay. Bagaimana penggumpalan getah asli itu di dalam makmal. Okay. So, harap kamu semua boleh lihat, okay, dengan jelas. Masukkan cecair latex ke dalam bika. Masukkan cecair amonia ke dalam bika yang lain. Masukkan cecair amonia ke dalam bika yang berisi cecair latex. Kemudian kacau. Lihat keadaan latex. Masukkan cecair latex ke dalam bika. Masukkan asid ethanite ke dalam bika yang lain. Masukkan asid ethanite ke dalam cecair latex. Kemudian kacau. Lihat keadaan latex yang telah campur dengan asid ethanite. Lihat satu kumpulan latex telah terbentuk. Cas negatif didapati pada permukaan membran menyebabkan zarah-zarah getah bercas negatif. Zarah-zarah bercas negatif ini saling menolak dan menghalang pencantuman zarah-zarah getah serta menghalang penggumpalan lateks. Asid seperti asid ethanite atau dikenali sebagai asid formik digunakan untuk mempercepatkan penggumpalan lateks. Ion hidrogen daripada asid akan menetralkan cas negatif pada permukaan membran zarah-zarah getah. Apabila zarah-zarah ini berlanggar, selaput membran pecah. Polimer-polimer getah di dalam zarah akan terbebas. Lateks mulai menggumpal apabila polimer-polimer getah bercantum untuk menghasilkan gumpalan yang kemudian termendap keluar daripada larutan lateks. Lateks masih boleh menggumpal jika asid tidak ditambahkan. Ini kerana bakteria daripada udara akan perlahan-lahan menyerang protein pada membran untuk menghasilkan asid laktik. Biasanya, lateks masih boleh menggumpal jika ditinggalkan semalaman. Pada eksperimen ini, larutan amonia ditambahkan dan tiada perubahan yang dapat dilihat.
Ini kerana ion hidroksida daripada alkali tersebut menetralkan ion hidrogen daripada asid laktik yang dihasilkan daripada tindakan bakteria ke atas protein. Oleh itu, tiada penggumpalan yang berlaku jika laktat amonia ditambahkan ke dalam lateks. Tak digunakan secara khusus dan maritim, kesedaran, pembinaan, penerbangan dan banyak lagi. Contohnya, pembuatan sarung tangan getah. Selain itu, jalan raya, bonggol, tiang panduan, bearing di jambatan dan lain-lain. Okay, so itu yang kamu belajar minggu lepas. So, saya mainkan video itu supaya bagi kamu ingat apa yang kamu belajar minggu lepas. Sebabnya tak ada seorang pun yang hantar lagi dalam buku kerja untuk bab getah asli. Okay, tak apa. Okay, mungkin kamu banyak kerja. Okay, saya bagi lagi masa. Okay. Okay, so apa yang akan kamu belajar? Tadi getah asli. So, getah asli maksudnya dia purely getah. Getah yang betul-betul pure. Betul-betul asli. Dia tak ada campur apa-apa. Okay, even kalau kamu masukkan acid, dia akan menggumpal. Okay, kalau kamu masukkan alkali, contohnya amonia, dia tidak akan menggumpal. Okay, so apa pula getah sintetik? Okay, getah sintetik adalah getah buatan manusia. Okay, bukan? Getah itu dia masukkan suatu bahan kimia yang lain nak bagi dia makin strong, makin kuat, makin tidak kenyal, kemudian dan dia tahan haba, tahan bahan kimia. So itulah tujuan getah sintetik. Okey, dalam bab ini apa yang akan kamu belajar? Yang pertama, kamu akan terangkan mengenai apa itu getah sintetik dan kamu kena wajarkan adakah getah itu getah sama ada getah sintetik ataupun getah asli wajar digunakan dalam kehidupan kita seharian. Okey, so dalam gambar ni kalau kamu tengok kita ada gelang getah, okay, kita ada sarung getah. So ini adalah salah satu barangan yang diperbuat daripada getah. Okay, so getah asli, sarung tangan, gelang getah, ini semua ni dibuat daripada getah asli. So kalau kamu tengok ya, ciri-ciri getah asli, okay, yang mana kekenyalannya tinggi. Okay, yang mana lagi satu, getah asli ini dia lembut. Dia tidak tahan haba, tidak tahan bahan kimia. Okay, so oleh sebab sifat-sifat getah asli ini yang tidak tahan haba, yang kurang kenyal, okay, yang sangat kenyal, so dia akan terciptalah getah sintetik. Okay, yang mana getah sintetik adalah polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. So kita dah belajar mengenai jenis-jenis polimer, ada 3 jenis. Yang pertama, yang ingat tak? Termoplastik, termoset dengan elastomer. So getah sintetik ini adalah kategori elastomer. Okay, yang mana kebanyakan getah sintetik ini dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. Maksudnya dia masukkan unsur yang lain untuk bagi dia bersifat kenyal. Okay, antara contoh getah sintetik contohnya neoprena, getah styrena butadina, SBR dan getah silikon. Cikgu nak buat apa benda tu? Nanti kejap lagi cikgu akan tunjukkan kat kamu nak buat apa benda tu. Okay, so kita lihat. Okay, kita lihat apakah yang pertama sekali, apakah ciri-ciri getah sintetik. Okey, yang pertama, okey, getah sintetik dia keras. Berbanding dengan getah asli dia lembut. Okey, getah sintetik dia tahan haba. Tapi kalau macam getah asli dia tak tahan haba. Okey, selain daripada itu dia tahan bahan kimia. So, tetapi kalau getah asli dia tidak tahan bahan kimia. Okey, kemudian tahan pengoksidaan. Kalau getah asli, dia mudah teroksida. Okey, apabila untuk ciri getah sintetik yang lain, penebat haba. Ini sama seperti getah asli. Getah asli juga adalah penebat haba yang baik. Dan sifatnya adalah
kenyal. Okey, so ini adalah ciri-ciri getah sintetik. So, dalam nota kamu, kamu boleh buat yang pertama maksud, yang kedua adalah ciri getah sintetik. Okey, saya try nak masukkan dalam ni tapi video tu unavailable. Tak ada. So saya tak boleh nak show dengan kamu lah. Okey, kita pergi kepada kegunaan getah sintetik. Okey, sebab ciri-ciri getah sintetik yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, so kita dapati bahawa daripada ciri-ciri unik daripada getah sintetik ini dapatlah kita hasilkan pelbagai jenis produk. So, kelebihan yang dihasilkan yang mana dia tak bergantung pada faktor cuaca ataupun serangan penyakit oleh pokok getah, menjadikan getah sintetik adalah pilihan utama dalam industri pembuatan. Okey, so contoh yang ini adalah dua jenis getah yang termaju dekat Malaysia. Okey, yang pertama Ecoprina dan kedua adalah Puriprina. Okey, yang mana ini dua jenis getah ini berjaya dibangunkan oleh Lembaga Getah Malaysia, yang mana ciri yang istimewa yang mesra kepada alam sekitar kita. Okey. Nanti kalau kamu nak cari, kamu search kepada Ecoprina dan Puriprina. Okey, apakah produk yang dihasilkan oleh dua jenis getah ini? Okey, jom kita lihat apakah jenis-jenis contoh-contoh getah sintetik. Okey, yang pertama, getah sintetik yang pertama adalah neoprena ataupun dalam nama yang lain dia adalah polychloroprena. Okey, neoprena ni selalunya dia nak buat tali sawat, pipe getah petrol yang dekat petrol pump tu, yang itu pipe tu, dan sarung tangan. Sarung tangan bukanlah getah asli, dia adalah getah sintetik yang dibuat daripada neoprena. Okey. So, neoprena, kenapa dia digunakan untuk membuat bahan-bahan ini? Disebabkan cirinya yang pertama, tahan haba yang tinggi. Dan yang kedua, tahan pengoksidaan. Dia tidak mudah bertindak balas dengan oksigen dan tidak mudah untuk terbakar. Kalaulah dekat tali tali pipe getah petrol tu mudah terbakar, maksudnya tak bolehlah kamu nak buat sebagai pipe getah, tak sesuai nak letakkan petrol. Sebab petrol adalah salah satu bahan kimia yang mudah terbakar. Okey, yang kedua adalah styrena butadina, SBR. Yang ini nak buat tayar kereta, tapak kasut. Selalunya kan kalau kamu tengok orang yang kerja dekat kilang, orang bahagian engineering, oil and gas, mereka punya tapak kasut bukan macam tapak kasut sekolah kamu. Dia orang punya tapak kasut tinggi, kemudian dia dibuat daripada getah yang memang berkualiti, sesuai untuk hardcore punya kerja. Kalau nak pun kamu tengok kasut kerja ayah kamu. Sesiapa ayah-ayah yang kerja bahagian engineering ke, bahagian kilang ke, tengok tapak kasut mereka adalah kasut jenis yang lain. Ada kasut yang khas. Okay. Kenapa? Kenapa kita gunakan SBR ni sebagai tayar dan tapak kasut? Okay, yang pertama, tahan pelelasan dan tahan haba. Tahan pelelasan ni tahan bahan kimia lah. Tahan kuat, tahan, semua dah tahan. Okay. Kemudian, getah silikon. Okay, getah silikon ni kita nak buat implan perubatan. Implan, contohnya implan jantung, implan hati. Okay. So, itu adalah semua nak kita gunakan menggunakan getah silikon. Alatan memasak. Pernah tak kalau kamu tengok kat dapur mak kamu tu, mak kamu ada pakai sudip silikon. Sudip silikon, senduk silikon. Itu mahal tu, satu set tu 100 lebih tu. Saya tak belilah. Okay, kemudian komponen automotif dan bahan kedap. Okey. So, kenapa? Apakah ciri-ciri yang menyebabkan dia boleh nak buat bahan-bahan tersebut? Okey, yang pertama, suhu dia tinggi. Okey, dan bersifat lengai. Bersifat lengai itu maksudnya dia tahan kepada bahan kimia lah. Okey, dengan apa-apa bahan kimia dia tidak akan bertindak balas. Okey, kemudian thiokol. Okey, thiokol ni nak buat bahan kedap. Bahan kedap, selalunya bahan kedap ni kita gunakan dekat tak silap saya lah kan, dekat auditorium, dekat wayang. Dia nak kedap bunyi. Kedap bunyi. Tak silap saya lah, kalau saya salah minta maaf ya. Okey, dan tahan terhadap minyak dan pelarut. Okey, kemudian getah nitril. Okey, getah nitril dibuat untuk nak buat sarung tangan
Okay, yang mana dia tahan terhadap minyak dan pelarut. Okay. So, ini adalah 5 jenis getah sintetik yang perlu kamu tahu. Okay, neoprena, SBR, getah silikon, thiokol dan getah nitril. Dan selalunya lah, oleh sebab ini adalah topik yang baru dalam KSSM. So, bagi saya lah, mungkin kalau dia nak tanya pun, dia akan tanya apakah kegunaan. Dan dia akan tanya kepada kamu apakah ciri. Kenapa dia digunakan untuk buat tayar SBR. Kenapa dia dibuat untuk buat tapak kasut. Kenapa. So, kami relate dengan dia punya ciri-cirinya. Okay. So, ini 5 getah sintetik ini kamu kena ingat. Okay. Saya tak tipu, memang kena ingat. Okay. So, ciri-ciri getah sintetik dan maksud getah sintetik. Okay. So, selepas itu, apa yang kamu belajar? Okay. Dalam alam sekitar kita, so kita tahu getah sintetik ni dibuat daripada petroleum. So, bagaimana? Adakah dia mudah untuk terbiodegradasi? Adakah mudah dia untuk dihapuskan? So, tak nak kena bakar. So, kalau pembakaran dia pun, kalau kamu tahu, kalau contoh macam getah, tayar getah kalau kamu bakar secara banyak, pakai satu cukup jadilah. Dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan asap yang warna hitam, yang mana boleh menyebabkan pencemaran. So, kalau penggunaan barangan getah ni, okey, yang pertama kesannya dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, contohnya macam getah sintetik. Getah sintetik ni dia akan mengambil masa yang sangat lama untuk dia terbiodegradasi ataupun terurai. Okay, dan menyukarkan proses pelupusan. Macam mana kita nak lupuskan? Kalau bahan tu pun polimer, you know that is a polymer. So, polymer adalah satu bahan yang sangat susah untuk kita uraikan dia. Okay. So, contoh, tayar getah. Okay, tayar kenderaan. Okay, antara produk getah sintetik yang utama yang perlu dilupuskan dalam kuantiti yang banyak. Macam mana kita nak hapuskan tayar getah tersebut? Tapi, sebaliknya, kalau getah asli ni, dia mengambil masa yang singkat. Okay, dan dia boleh terurai secara biologi. Secara biologi tu, maksudnya dia boleh terurai dengan tindakan bakteria. So, itu adalah bagaimana dia terurai secara biologi. Tapi oleh sebab sifat getah asli tu, yang mana dia tak tahan haba, dia tak tahan bahan kimia, sebab itu getah asli ni dia tak gunakan secara meluas dalam kita punya kehidupan seharian kita. So, kalau kamu tahu, okay, bagaimana kita nak agak-agaknya, cuba fikir. Aiman ada tak mic hari ni? Macam mana salah satu kaedah untuk kita guna semula? Boleh tak kita guna semula, reuse back? Okay, kita guna semula getah, tayar getah. So, kita dah belajar. Okay. Siapa hari ni tak ada mic? Semua orang tak ada mic Okay, so pelbagai cara untuk kita semula ataupun guna semula untuk kurangkan barang buangan getah. Contohnya macam ini, dia nak buat pasu mungkin. Ataupun tempat duduk. Tempat duduk daripada tayar getah. Yang ini pula dia nak buat, kalau perasan lah, dekat bumbung rumah, dia kena ada satu getah yang melekatkan bumbung-bumbung ni. Kalau kamu tengok lah orang yang buat rumah, memang saya nampak ayah saya memang buat rumah. So, saya memang nampak ayah saya beli getah getah ni dia ada telap dekat dengan bumbung ni. So, pelbagai lah penggunaan tayar-tayar getah. So, kita guna semula je lah. Itulah salah satu cara macam mana kita nak sayangi alam sekitar kita. Okay. So, itu sahaja untuk bab ini. Tengok berapa minit je cikgu terang, dah habis. Sebenarnya bab ini bab yang banyak kena membaca je lah. Kena hafal. Contoh macam kena hafal tadi. Contoh getah sintetik ciri-ciri dia. Okay. So, jom kita lihat bagaimana nak jawab soalan uji diri 4.3. Okey, semua orang tulis dulu ya. Uji diri 4.3. Okey, tulis dalam buku ya. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan getah sintetik? Apakah yang dimaksudkan dengan getah sintetik? Syamil boleh jawab tak? Apa yang dimaksudkan dengan getah sintetik? Apa maksud getah sintetik? Oi, hari ni tak ada siapa ke? Hari ni saya cakap seorang-seorang ke apa ni?
Najwa, Hamiza. Tak ada siapa ke nak jawab dengan saya hari ni? Sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal. Sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal. Sikit lagi Kamarul, sikit lagi. Atas sikit lagi. Dan atau polimer elastomer. Okey, dia adalah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. Okey, terima kasih Kamarul. Okey, so itu adalah jawapan untuk apa yang dimaksudkan dengan getah sintetik. Okey, so semua orang boleh tulis. Okey, semua tulis. Cikgu nak saya jawab soalan ke? Tak payah. Okey, getah sintetik ialah, tulis ya sama cikgu ya. Hari ni kita belajar relax je ya. Sejenis sintetik yang bersifat kenyal dan elastomer ya. Elastomer. Lagi satu apa? Atau polimer elastic. Oh, dia terbalik lah daripada yang atas tu ya. Nah, sama je lah. Okey, asalkan dia sama je. Okey, so kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, dah siap kita definisi. Okey, nombor 2. Sarung tangan pembedahan dapat dihasilkan dengan menggunakan getah asli atau getah sintetik, dia kata. So, kiranya sarung tangan tu boleh antara dua lah ya. Okey, namakan getah sintetik yang dapat digunakan untuk menghasilkan sarung tangan pembedahan. Siapa dapat jawab? Sarung tangan pembedahan. Kalau tengok dekat sini yang sesuai dia, kita pakai getah nitril. Getah nitril. So, nombor A, nombor 2A, kamu jawab getah nitril. Okey, dah siap. Okey, soalan nombor B pula. Okey, bagaimana ciri sarung tangan pembedahan daripada getah asli berbeza? Okey, berbeza daripada yang dihasilkan menggunakan getah sintetik. Sebab kamu ambil kepada ciri dia tadi, yang ini atas tadi. Tahan terhadap minyak dan pelarut. Itu jawapan dia. Okey, so tulis B, lebih tahan terhadap, tulis ya semua ya. Hari ni kita belajar relax je, tak ada banyak-banyak pun. Okey. Minyak. Saya tahu dalam buku kerja tu banyak sangat nak tulis kan. Tak apa, slowly, cikgu tak marah. Buatkan, tapi asalkan kamu buat ya. Okey, pelarut. Okey. So, soalan nombor 3. Okey, getah sintetik lebih tahan lama dan tidak mudah diuraikan secara semula jadi. Wajar. Okey, adakah wajar getah sintetik ni dalam menghasilkan pelbagai barangan? Agak-agaknya wajar ke tidak? So, kalau kamu kata wajar, kamu nyatakan kamu punya reason, kamu punya alasan. Kalau kamu kata tak wajar, kamu nyatakan reason dia. Okey. So, yang pertama, kalau untuk wajar lah kan. Okey, kamu tulis getah sintetik. Okey, sebab sifat dia lebih tahan haba dan tahan pelalasa. Tahan haba. Pelalasa tu apa? Nanti saya cari sekejap lagi ya. Tahan. Mungkin dalam bahasa Inggeris kita boleh nampak kot. Tapi dalam bahasa Melayu ni dia tukar pelik sikit. Tak apa, sekejap lagi kita cari. Untuk membolehkan bahan seperti tayar dihasilkan. Dah. Okay. Lagi kamu cakap getah sintetik tidak mudah terurai. Okay, tulis ya. Secara semula jadi boleh menyebabkan pencemaran. Ini kalau dia tak wajar lah. Sebab dia mengambil masa yang lama untuk terurai. Okey, so
The third question, so getah sintetik perlu dilupuskan secara sistematik. Mungkin kalau kamu nak bakar kan, kamu kena bakar dalam keadaan yang tutup lah. Supaya dia punya asap tu tak terkeluar. So kita nak elakkan pencemaran. Okay. Okay, dah habis untuk bab ni. Okay. So yang pertama, getah sintetik tu sebab dia tahan haba dan tahan pelelesa. Apa itu pelelesa? Kejap ya, cikgu searchkan. Okay, sambil-sambil tu kamu salin dulu. Oh, lemak, sorry. Sorry, sekejap. Tak ada pun. Pelelasa tu apa? Pelelasa. Tak ada. Apa maksud pelelasa? Okay, dah salin. Okay. So, kita nak tengok. Okay. So, kita nak tengok kepada soalan ujian pencapaian. Okay. Ujian pencapaian. Okay. Nombor 1. Okay dah? Semua sedia? Jom kita jawab sama-sama. Okay. So, hari ni cikgu nak kita jawab sama-sama je. Sebab nak tunggu kamu masukkan kat dalam GC tu lambat sangat. Okay. So, tak apa. Kita cuba buat sama. Nanti waktu tutorial jam 1:30 kamu buat buku kerja ya. Okay. So, tengok soalan nombor 1. Pempolimeran ialah proses penghasilan molekul rantai panjang daripada monomer. Lukiskan monomer bagi polivinal klorida. Polivinal klorida. Okey, untuk polivinal klorida ni, okey, so kita lukiskan dia macam mana. Apakah jenis pempolimeran dalam penghasilan PVC? Okey, jom kita jawab sekali semualah. Okey, yang pertama, dia kata apakah monomer untuk PVC tadi kan? So, soalan, okay, tulis tajuk dia. Ujian pencapaian. Hari ni kita jawab soalan je ya. Okey, PVC. So, macam mana monomer? Dia nak monomer, bukan polimer. So, monomer dia C double bond C. Okey, Cl, H, H. Okey. So, kalau nak dapatkan ini, dia kata apakah jenis pempolimeran? Jenis pempolimeran untuk PVC ini, ingat, dia adalah pempolimeran penambahan. Maksudnya yang ini monomer PVC kloroetina ni, kita tambahkan kloroetina, tambah lagi kloroetina. Itu yang kita panggil sebagai pempolimeran penambahan. Okey, siap. Okey, soalan nombor C. Okey, soalan nombor C apa dia tanya? Okey, kita tengok jap. Okay, soalan nombor C dia tanya tentang okey, jadual di bawah menunjukkan maklumat tentang polietina dan monomer. Polietina dan monomer. Polietina dan monomer. Okey. So, nyatakan satu kegunaan polietina. Siapa dapat jawab? Apa kegunaan polietina? Cepat. Siapa dapat jawab? Apakah kegunaan polietina? Siapa dapat jawab? Syamir?
Oh, Syamil. Asal hari ni tak dengar suara kau, Syamil? Alia, boleh jawab tak? Nuraini, boleh jawab? Okay, apa kegunaan polietina? Tengok page yang dekat depan sekali. Okay, polietina nak guna untuk apa? Polietina. Polietina. Mana polietina? Cepat, siapa dapat jawab? Polietina. Atas lagi, atas lagi. Okay, ni. So, ini polietina. Ni, mana tadi? Ini lain. Sikit ni, polietina. Siapa dapat jawab? Ni. Polietina. So, polietina nak buat apa? Beg plastik. Lagi, botol plastik. Dan plastik pembungkus. Okey, so tengok pada page, berapa tadi? Page 146. Okey, page 146. Okey. Botol plastik kan tadi kan? So, tulis sini untuk gunakan botol plastik. Okey, nombor C1. Botol plastik. Okay, terangkan perbezaan keadaan fizikal antara etina dan polietina. Maksudnya dekat sini dia nak apa beza dalam keadaan monomer dengan polimer. Okay. Etina dengan polietina ni apa beza dia? Okay. So dekat sini kamu tulis perbezaan antara polietina dan etina. So tadi nombor C tadi kamu cakap penghasilan botol kan. Okay, yang nombor D kamu cakap polimer mempunyai salin ya, takat lebur dan takat didih yang lebih tinggi berbanding monomer. Okay. Disebabkan daya tarikan antara molekul yang lebih kuat di antara rantai polimer. Salin ya. Polimer mempunyai takat lebur dan takat didih yang lebih tinggi. Polimer, okey, lebih tinggi berbanding dengan monomer. Okey, so disebabkan daya tarikan antara molekul yang lebih kuat di antara rantai polimer. Sebab polimer tu panjang, besar, so daya tarikan dia kuat. Sebab itu kita perlukan suhu yang paling tinggi, untuk memutuskan ikatan di antaranya. Sebab itu dia kata kat sini, polimer mempunyai takat lebur dan takat didih yang lebih tinggi berbanding monomer disebabkan daya tarikan antara molekul yang lebih kuat di antara rantai polimer. Okay, next question, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Okey, polimer dapat dibahagikan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Berikan contoh bagi setiap jenis polimer yang tersebut. Maksudnya, kamu bagikan contoh polimer semula jadi. Yang macam kamu bagilah, yang kamu belajar tadi apa? Getah asli kan? Getah asli apa nama polimer dia? Polyisoprena. Polimer sintetik, kamu bagilah contoh neoprena ke, PVC ke, itu pun salah satu contoh polimer sintetik. Okey, soalan nombor 2. Okey, so soalan nombor 2.
Okey, soalan nombor 2A. Okey, so kamu bagi yang pertama polimer semula jadi. Okey, contohnya tadi poli isoprena. Okey, yang kedua polimer sintetik. Okey, polimer sintetik kita bagilah. Macam tadi kamu kata polietina boleh cikgu? Boleh? Ataupun cikgu saya nak panggil neoprena. Boleh? Okey, ataupun itu getah sintetik kan? Boleh je. Okay, ataupun cikgu saya nak bagi PVC. Polyvinyl klorida. Boleh? Boleh. So ini adalah salah satu polimer sintetik. Okey. So, next. Okay, soalan yang seterusnya. Terangkan perbezaan antara polimer semula jadi dengan polimer sintetik. So, kamu tahu, polimer semula jadi ni didapati daripada alam semula jadi. Manakala polimer sintetik ni kamu dapati daripada buatan manusia, iaitu tindak balas kimia. Okay, so kamu cakap polimer, tulis ya. Polimer, oleh sebab hari ni tak ada siapa-siapa yang respon. Cikgu cakap seorang-seorang. Cikgu jawab, cikgu tanya, cikgu jawab. Macam kamu lah kan, sembang kan. Tiba-tiba kawan kamu sembang terbuka ni kan. Kawan kamu tak respon pun, bodoh je kamu cakap kan. Macam itulah perasaan saya. Okay, ditemui dari alam semula jadi. Manakala polimer sintetik dihasilkan daripada bahan kimia kan? Dihasilkan oleh manusia. Okey, oleh manusia melalui tindak balas kimia. Okey, harap faham lah. Okey. So, polimer semula jadi ditemui dari alam semula jadi, manakala polimer sintetik dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia. Okey, dah siap. Okey, kemudian kita bezakan soalan nombor C pula. Melamina ialah sejenis polimer sintetik termoset. Apa termoset? So, kena ingat balik, tengok nota yang kat atas. Apa itu termoset? Dia boleh diacu semula ke? Boleh diacu sekali je ke? So, bagaimana? Okey, dan nyatakan keburukan penggunaan polimer termoset. So, kita tengok balik nota yang ke atas tadi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan termoset? So, termoset. Okey, termoset. Apa tadi termoset? Tengok atas lagi sekali. Okey, ada siapa-siapa yang boleh jawab? Tak ada. Okey, sama. Lebih kurang sama. Polimer termoset merupakan sejenis polimer sintetik merupakan sejenis polimer sintetik. Merupakan sejenis polimer. Maaf ya. Sejenis polimer. Sejenis polimer yang tidak dapat diacu semula. Kita ada termoset, kita ada termoplastik. Kalau termoset, kita tak dapat nak acu semula tu maksudnya kita tak dapat nak panaskan, kita nak kitar semula, kita nak guna balik. Tak boleh. So, maksudnya termoset ni boleh guna sekali je. Acu sekali, dah. Okay? So, dia maksudnya tak dapat nak diacu semula lepas dia dipanaskan. Tapi termoplastik dia berbeza. Termoplastik kamu boleh acu semula, kamu boleh panaskan, buat balik. Panaskan, buat balik. So maksudnya boleh guna banyak kali lah. Okey. So merupakan sejenis polimer yang tidak dapat diacu semula. Okey. Selepas dipanaskan. Okey, so polimer termoset merupakan sejenis polimer yang tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Maksudnya dia tak dapat nak
kamu guna balik lah. Okay. So, soalan yang kedua, nyatakan keburukan. So, itulah keburukannya. Keburukannya dia sukar untuk terurai. Okay. Secara semula jadi ataupun secara semula jadi dan sukar dilupuskan. Dan sukar dilupuskan. Okey dah. So, ini adalah keburukan polimer termoset. Okey. So, dah siap. Okey, kita tengok kepada nota yang lain. Soalan yang lain. Okey, seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kekenyalan getah asli dan getah tervulkan menggunakan kepingan getah yang sama. So, maksudnya yang ini jalur getah M dan ini jalur getah N. So, kita tak tahu mana satu getah yang tervulkan dan getah yang asli. So, kita dah tahu, kita dah belajar iaitu getah tervulkan ni. Okay, kalau kamu letakkan pemberat, okay, dia akan berubah kepada bentuk asalnya kembali dan tiada pemanjangan yang terlalu panjang apabila diletakkan pemberat. Tapi berbanding dengan getah asli, bila kamu letakkan pemberat, maksudnya dia akan terus panjang. Kemudian bila lepaskan pemberat, dia akan jadi panjang. Dia tak akan dia tidak akan kembali ke bentuk, bukan tak kembali, maksudnya panjang dia daripada sebelum dan selepas tu ada beza yang terlalu panjang lah. Kiranya kekenyalan dia adalah kurang lah. Okey, so darjah 1 menunjukkan pemerhatian. So, berdasarkan pemerhatian, kepingan manakah merupakan getah asli? So, getah M ke getah N? Mana yang pagi panjang? Mana yang kamu nampak pemanjangannya lebih? So, kalau kamu tengok jalur getah M. Kenapa? Sebab kenyal tu maksudnya dia jadi lebih panjang lah. Okey. Okey, tengok ni. Satu lagi pengetahuan yang cikgu dah tersalah. Getah asli adalah lebih kenyal. Maksudnya lebih kenyal tu maksudnya dia lebih mudah untuk dipanjangkan. So, maksudnya getah tervulkan kurang kenyal. Okay? So, kepingan yang manakah yang akan terputus terlebih dahulu? M ke N? Confirm lah getah M. Dah siap. Dah siap untuk soalan ini. Okey, yang ini tak payahlah kamu nak jawab. Okey, kalau yang ini dia kata glukosa. Ini glukosa. Melalui proses fotosintesis dan formula struktur glukosa ditunjukkan darjah 2. Glukosa ialah monomer yang bagi kanji berguna sebagai sumber tenaga. Berdasarkan struktur glukosa, jelaskan pempolimeran. Kalau dia tanya tentang pempolimeran, so, kalau dia tanya tentang pempolimeran, dia kaedah pempolimeran apa? Kita ada dua je. Penambahan dengan kondensasi. So, kalau kamu tengok dia punya struktur dia terlalu besar dan dia penambahan banyak jenis. So, dia adalah jenis pempolimeran. Pempolimeran kondensasi. So, macam mana dia dihasilkan? Molekul air disingkirkan. Okey, so habislah bab kita untuk hari ini. Okey, bab 4 dah habis. Okey, so buka buku ni semua. Okey, so hari ni, okey, dari ni masa tutorial jam 1:30 nanti. Okey, tolonglah buat habiskan bab 4 ni. Siapkan, okey, siapkan semua bab 4 ni, okey. So sepatutnya hari Isnin kamu dah hantar getah asli, tapi saya tak dapat lagi pelajar-pelajar. Okey, latihan kamu muka surat 136, okey, sehingga muka surat 146. Banyak cikgu, memang banyak, tapi buat slow-slow ya. Jangan risau, okey. Okey, kemudian hari ni adalah getah sintetik. So kamu buatkan getah sintetik sehingga 148. So itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Okey.